Waalaikumsalam Mugi, apa khabar? Kenapa Piyu tak tidur lagi? Waalaikumsalam Syarmila. Cik Man apa suka buatlah tengah malam? Sebab siang tadi ada hal. Waalaikumsalam. Liverpool kalah tu ujian dari Allah. Cik Man saya nak tanya apa hukum kalau adik-adik buruk ke adik-adik yang lain? Berdosa lah. Berdosa hukum diburuk adik-beradik. Kita ni muka buruk tak apa, jangan perangai buruk. Izhar, apa khabar? Suka dengar slot Cik Man di Surai FM. Terima kasih Ingat speaker saya problem tadi. Kau dengar ke tak dengar suara aku ni? Ha? Sat bila nak syuting Sweet Dream 2? Kena tanya Michael Ang lah. Manalah dia tahu. Waalaikumsalam Umi Salihah. Cik Man tak letih ke? Dah lah tidur lewat. Bangun awal. Oh, doakan saya Muhammad Jamaluddin. Janganlah cukur janggut tu Cik Man. Bila masa aku cukur? Aku tinggalkan sikit kat bawahnya. Sihat Syamila. Bukan ustaz ke yang datang ke sekolah balai besar? Iyo. Kau dah kenapa? Salah tak kalau letak air asin dalam peti ais? Letak je lah. Ni aku lagi masalah budak ni. Kau dah request aku, lepas tu kau nak gelak-gelak dah kenapa? Aku block kau sekarang Azmi_03. Assalamualaikum Ustaz. Kau buka lampu. Waalaikumsalam. Buka lampu sekarang. Lampu rosak. Takkan satu rumah lampu kau rosak? Satu dungun rosak? Kau pergi cari tempat terang sekarang. Tak boleh mak marah. Kau pergi dekat dapur, itu je. Tak apa Ustaz, tidur lah. Aku malah lah alasan lebih baik aku blok aja. Letih aku. Liverpool kalah ni. Maknanya ujian Allah untuk menaikkan martabat. Aku dah blok. Aku alasan aku blok. Itu je. Malah nak mikir. Alasan aku blok. Kerja aku nak memikir banyak benda lain aku nak memikir. Tahu engkau? Tahu engkau? Tahu engkau? Geram pula aku menengoknya. Tak ngantuk lagi. Cik Man, tak ada masalah kan kalau saya dah putus tunang tapi still baik lagi dengan maknya? Tak ada masalah. Mana tahu tiba-tiba kau baik dengan maknya, lepas tu kau pun menyambung balik tali pertunangan kau. Kan kita tak tahu. Nak line sama aku. Bila buka live, aku tak nampak orang, aku terus blok. Serigala tak haram dipegang. Buang saka ni dengan doa. Assalamualaikum Cik Man. Salam. Kau daripada mana? Saya daripada Muazzam Shah. Okey, teruskan. Okey, Saya nak silakan. tanya, macam mana kita nak jadi seorang yang positif? Nak jadi orang yang positif, engkau kena, dia bermula daripada mindset sendirilah. Dan yang keduanya, kau kena cari orang-orang yang positif juga, yang memberi kau motivasi apa semua. Sebab bila saya positif,
Apa dia? Bila saya Apa dia? cuba jadi positif, saya jadi macam bila saya cuba jadi positif, saya macam jadi tipu diri sendiri. Macam mana kau boleh cakap kau tipu diri sendiri? Betul Tak lah, faham. dia macam ni lah. Uh, macam kita nak fikir positif benda tu tau. Tapi kita rasa macam kita tipu diri kita lah. Macam tu. Yelah contoh macam ni dia banyak sudut tu. Contoh macam ni. Macam mana kau nak jadi nak jadi positif ni maknanya nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik, kau tak boleh kata nak jadi orang baik tu kau menipu diri sendiri. Kalau kau cakap nak jadi orang baik ni menipu diri sendiri, seolah-olah diri sendiri itu adalah menjadi orang jahat. Sedangkan yang dituntut oleh agama menjadi orang baik. Jadi aku bagi contoh kau mencarilah Contohnya ada perempuan tu dia tak nak tutup aurat. Sebab apa? Oh, saya tak nak tutup aurat, saya tak nak jadi fake, saya nak jadi diri sendiri. Bermakna diri sendiri ni adalah nak melawan Tuhan. Sedangkan yang dituntut ialah menjadi hamba Allah, bukan jadi diri sendiri. Kalau kau menyerahkan diri kau kepada diri kau akan buat apa sahaja walaupun melanggar perintah Allah. Tapi kalau kau serahkan diri kau kepada Allah, maknanya engkau menjadi hamba Allah. Itu yang dituntut. Walaupun kau nak jadi positif tu kau rasa macam tak nak. Sebab nafsu kita yang memang akan sentiasa menjadi penghalang untuk kita buat benda baik. So maknanya bila kau jadi positif, kau sedang berusaha ke arah yang lebih baik, ke arah kebaikan. Itu yang sebenarnya dianjurkan. Oh. So, amalan-amalan yang boleh buat saya jadi positif lagi. Banyaklah sembahyang, berdoa, zikir, bergaul dengan orang soleh, pergi ke tempat-tempat yang baik seperti masjid, surau, bergaul dengan keluarga, membaca buku-buku motivasi, tengok rancangan motivasi apa semua. Banyak. Oh, terima kasih. Sama-sama. Boleh tak kita sebut RIP? Tak boleh. Ulama tidak membenarkan. Sebaik-baiknya jangan menyebut RIP kepada kematian orang bukan Islam. Tapi kau gantikan dengan innalillah dengan takziah. Syamila, kau dah selalu join lah Syamila. Kau janganlah apa push-push. Kau kan dah selalu join. Cik Mai ni kan puasa sunat Ashura. Esok pula macam mana niatnya? Esok 11 Ashura tak ada puasa sunat. Besok hari apa? Besok hari Ahad. Isnin, puasa Isnin. Lepas tu 10 hari ini hari Sabtu 10, Ahad, Isnin 11, 12, 13, 14, 15, Selasa, Rabu, Khamis puasa hari putih. Yes, siapa ni? Nak tanya soalan Ustaz? Siapa kau? Muhammad. Dari mana? Ah, Dengan Dari mana? Muhammad, lain Muhammad bermasalah, minta maaf. Lain Muhammad bermasalah, minta maaf. Isteri saya merajuk nak buat apa? Pergilah pujuk. Ya Allah, ya Tuhanku. Hairi, pergi pujuk isteri kau. Takkan kau nak suruh jiran kau pula pujuk? September people, ulama sudah keluar fatwa di Malaysia, boleh rujuk balik. Shisha haram, rokok itu haram, vape haram. Pot sekali termasuk dalam golongan itu. Sekejap. Baiklah, man insta lain masalah. Nasrul, okey Nasrul. Nasrul nyam-nyam
gelap. Minta maaf, gelap. Aku end live. Ustaz berdosa tak kalau kita ada niat buat jahat tapi tak jadi nak buat? Tak. Selagi tak buat, tak. Kita terlintas kan tapi kita tak buat. Buat baru dapat satu dosa. Nak kabur benda. Baik. End live, engkau tunjuk atap, memang aku end live. Lain kali kau request standby depan-depan tu. Abaikanlah, jangan layanlah kawan kau yang cakap makro, biarlah dia nak isap. Dia nak isap tu terpulanglah pada dia. Kau dah menyampaikan yang betul, okeylah tu. Maki dalam hati berdosa lah. Assalamualaikum Ustaz. Nasib baik aku baru nak end live sebab gelap. Kau tahu kepantangan aku, kau tegik-tegik. Tadi dah Kau daripada mana? Lokman Ustaz. Saya Lokman daripada Kulim, Kedah. Okey. Belajar mana? Saya belajar dekat USIM. Kos. Akidah Agama Ustaz. Okey, terus? Saya ada soalan Ustaz. Hmm. Macam mana jadi handsome macam Ustaz? Ya Allah, kau tanya soalan apa ni? tak Ustaz. Macam mana nak confident Ustaz bila cakap depan orang ramai? Benda tu latihan yang berpanjangan. Dia akan ada improvement dari semasa ke semasa. Kau mulakan dengan kuantiti yang sedikit, kemudian ramai, silap tu biasalah, normal lah. Dia akan latih benda tu. Macam kita nak belajar bahasa juga. Alah, macam budak kecil, dia cakap bahasa Melayu. Lahir-lahir mana dia kerti cakap bahasa Melayu. Tapi bila dia sentiasa dengar, tu sentiasa cuba bercakap, ada improvement, dia belajar dalam kehidupan, dia akan terus fluence. Alright? Okay? Okay, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Daripada mana? Melaka Ustaz. Nama Nazmi Ustaz. Okey, soalan? Saya ada soalan Ustaz. Saya keliru dengan antara masbuk dengan muafiq tau. Contoh saya datang solat, lepas tu imam tu dia baca surah Qul Allah, dia dah ayat terakhir tu. Saya angkat takbir, Al-Fatihah tu kena habiskan ke atau bila dia rokok tu saya kena ikut terus dia rokok? Kau terus rukuk. Masbuk kau terus rukuk. So Sebab nak dapatkan rakaat pertama tu kena ganti ke Ustaz? tak payah. Sebab rukuk tu rakaat lah tu. Rakaat bukan pada Fatihah, rakaat pada rukuk, dek. So Fatihah tu tak wajib lah habiskan. Itu ada perbahasan mazhab lah. Tapi ni aku bagi terus supaya kau mudah. Bagi pendapat yang kau mudah. Kau terus rukuk. Ju'ilal imam liyutamam. Kejap. So, Ustaz nak standby untuk besok ni, memang aku tak boleh nak tidur. Besok Ustaz pun nak gerak, subuh. Besok Ustaz pergi ulangan. Tu ada apa tu, kat kipas. Begitu. Allah, pergilah. Sidai. Besok kau kerja pukul apa? Besok kau tak kerja?
Maknanya kalau pagi tu kau boleh bangun kan? Okey, kau rehat di situ. Okey, betul soalan seterusnya? Untuk soalan seterusnya Ustaz, kalau kita ni Ustaz dah tahu benda tu dosa Ustaz kan, lepas tu kita terus buat. Lepas tu, So kau nak tanya berdosa ke tidak? tak. Apa cara nak mengelakkannya Ustaz? Aduh, ni. Yelah, kena solat tu kena jaga solat. Lepas tu kena bergaul dengan orang yang soleh, kena kuatkan semangat. Macam tu lah. Perlahan lah. Slow-slow. Saya ada soalan terakhir Ustaz. Saya ada tengok kat Facebook tadi. Dia kata pasal bila imam baca doa time khutbah kedua tu, kita tak boleh angkat tangan, tanda tangan untuk baca doa tu. Memang ada hadis dia. Saya Itu. Saya ada tengok kat hadis dia, riwayat Abu Daud, hadis dia tu. Hadis tu sahih. Tapi ulama' masih khilaf lagi lah. Benda tu berada dalam ruang perbezaan pendapat. So, saling-saling meraihkan. Okay Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tu je soalan saya. Okey, Nasmi. La ilallah, ya. Gimana itu? Kau kelakar. Yelah. Apa nanti Roger? Tuan dia. Tak Pak Hari Terengganu. Oh, Pak. Jap, hold on. Pak Hari. Daripada mana? Daripada Kuala Kangsar, Perak. Okey, soalan? Okay, saya nak tanya. Macam mana nak jadi seorang yang rajin? Sebab saya ni, okay lah jujur saya cakap, saya ni jarang jaga solat lah. Subuh tinggal. Lima waktu tak cukup lah. Macam mana Ustaz? Ustaz bagi pandangan. Malam ni korang banyak tanya soalan yang jawapan tu ada pada diri korang sendiri sebenarnya. Kalau kau tanya soalan macam mana nak bayar zakat kambing ke, tu jawapan tu okey lah Ustaz bagi. Tapi benda ni berkenaan dengan diri masing-masing tau. Diri masing-masing. Contohnya dia kekuatan tu tak ada pada orang lain. Kekuatan tu pada diri kau. Contohnya sebelum ni kau dekat rumah mungkin tak semayang lah. Contoh lah. Tiba-tiba kau nak semayang. Mesti kau akan cari orang yang rajin semayang, yang boleh mengajak kau. Lepas tu kau akan pergi ke surau sebab kat situ ada komuniti yang semayang. Kemudian benda tu strength daripada dalam. Kita punya insight ni. Jadi kita kena paksa diri juga. Walaupun peringkat awalnya kita terpaksa, memang ibadah ni memang ada nilai terpaksa. Sebab tu dipanggil sebagai taklif. Taklif tu maksudnya bebanan. Kita akan rasa beban sebenarnya dengan perintah-perintah puasa, sembahyang, mengerjakan haji berat. Tapi berat tu Allah bagi pahala lah. So kau kena improve daripada masa ke semasa. Carilah kawan-kawan yang boleh membantu, keluarga yang akan kejut kau subuh, kau usaha cara macam mana pun. Umur kau berapa, Dik? 19. Lepas tu kau kerja ke belajar kat mana? Belajar dekat Politeknik Behram. Politeknik Berang. Cik Man pernah pergi situ. Pernah. Rasa pernah pergi. Baru tahun lepas. Aku buat TikTok kat situ lah budak-budak ni. Suruh aku buat TikTok. Oh, ya. Yeah. Tak jumpa Kau tak datang? Kau budak luar Kau duduk dalam? Ada saya budak ni lah. Budak asrama.
Budak asrama. Bila kau baru masuk ke? Saya tahun ni SEM 2. Ustaz buat awak Ada Ustaz Kir Johari kat sana. Ustaz Kir Johari. ke hari. Pensyarah namanya Kenal. Kir Johari. Ha? Kenal? Banyak Kau sangat pensyarah pun kau tak kenal. Manalah orang yang sekali-sekali datang. Sekarang ni kesalahannya di tangan kau. Kau sendiri yang tak all out untuk observe benda-benda sekeliling kau. So kena change your attitude. Kena ubah sikap tu lah. Okay, Maknanya ada nilai rasa tanggungjawab. Okey, terus. Okey, saya nak tanya pasal hukum faraid. Okey. Line kau bermasalah Okey, terus. Line kau bermasalah. Mak saya yang uruskan. Boleh ke? Tak dengar, line ada sangkut. Line dah sangkut dah. Okey. Yudi, Cik Man terpaksa end. Line dah sangkut. Yudi, line sangkut tadi. Terkena air arak tak kena sama. Dia bukan najis anjing. Basuh seperti biasa. Gelap, dek. Minta maaf, Cik Man terpaksa end live sebab gelap. Minta maaf, dek. Cik Man. Oh ya? Ya. Oh. Man, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Man. Line kau bermasalah. Mana ada. Lain asrama Cik Man. Kau daripada mana? Asrama mana? IPTG. Oh, IPG. Okey, ada soalan? Apa hukum suami isteri mandi bersama? Kau ni soalan apa ni? Tanya. Kau tengok dekat dalam IG aku ada post kan. Apa hukum suami isteri mandi bersama? Dapat live. Okey, soalan lain. Sekejap, nak bincang Cik Man. Kau bincang dulu, lepas tu baru live. Aku. Kau dah masuk live baru nak bincang. Kau ingat aku ni counter pertanyaan dekat Maidin. Mandi bersama suami isteri itu pahala dan hukumnya harus.
Nabi pernah mandi dengan isterinya Aisyah dan diorang bergele-gele mengambil air. Soalan tu tak pelik, soalan tu bagus, cuma aku menjangkakan diorang bertanya soalan yang sesuai dengan IPG diorang. Aku jadi terperanjat lah sebab soalan tu pernah budak form 4 ke form 3 tanya dekat sekolah KL. Ada dekat dalam posting Cik Man dekat video tu. Soalan tu bagus, cuma aku terperanjat. Kau nak tanya soalan ni, aku terperanjat lah, so aku nak terbaring. Okey. Apa hukum berkahwin dengan sepupu sendiri, Ustaz? Boleh. Sepupu tu bukan mahram. Irfan Joy. Okey, adik-adik IPG tadi, kalau dah tanya soalan baru masuklah Cik Man. Ni lagi seorang. Apa dia? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, daripada mana? Lain masalah. Lain masalah, Dik. Minta maaf, lain masalah Cik Man end live tadi. Macam-macam apa. Tengok Farah Nabilah. Kau tengok Farah Nabilah. Dia perempuan tu. Aku accept dia decline. Tadi ada seorang budak perempuan tanya, Cik Man live dengan budak lelaki aja ke? Macam tak puas hati aku live dengan budak lelaki. Kau tengoklah perempuan. Dah lah perempuan sikit aja yang request. Lepas tu decline. Semua salah aku. Pelik lah. Malas aku dah. Cik Man tak ngantuk. Sementara Farah Nabilah, kau dah terkejut. Lepas tu kau pergi tekan request tu dah. Kenapa kalau kau tak menjangkakan yang kau akan live dengan aku, lain kali kau standby pakai tudung, buka lampu, letakkan muka kau the middle of the frame. Kau faham tak? Lepas tu kau pun tiba-tiba terkejut. Kau keluar masuk balik. Ni lagi seorang. Si Zafrul ni. Kau dah tahu nak live dengan aku, kau dah tahu undang-undang aku kalau kau nak live, tak payah nak goyang-goyangkan. Lepas tu cari tempat terang. Irfan Joy. Afiq Kamarul. Cik Man. Assalamualaikum Cik Man. Daripada mana? FTG ya? IPTG. Tadi. IPTG. IP Institut Perguruan kan? Institut Pertanian Titik Gantung. Dekat mana? Perak. Mati-mati aku ingat Institut Perguruan. Okey. Apa? Institut Pertanian? Engkau umur korang berapa? 18. 18. Majoriti 18. Institut Pertanian, ada Institut Pertanian ke? Ada. Kok macam mana korang boleh minat pertanian Jiwa kampung. Okey, berbakti kepada tanah lah. Ya. Nabi ada sebut man ahya ardon. Mana siapa yang menghidupkan tanah kan. Jadi maknanya dia berbakti kepada tanah ni adalah kelebihan. Okey, ada soalan Dik. Teruskan. Ni macam batch kami ada seorang tu baru memeluk Islam. Lepas tu dia tak tunai ibadah. Apa dia? Dia baru masuk Islam Ah, tapi dia tak buat amal ibadah. samalah, berdosa lah. Dia orang Islam lah tu.
Oh, dia baru. Dia tengoklah. Kalau dia baru masuk, maka kita sebagai saudara se-Islam yang lain mesti membantu dia lah. Mungkin kita boleh katakan dia orang baru masuk tu dia terpinga-pinga. Maka kita perlu didik dia. Tapi kalau dia dah lama, dah ada kelas, apa semua tu, dia tak pergi, yang tu mungkinlah kita katakan boleh salah dia. Dia dah samalah macam kita. Orang yang baru masuk Islam ni tak sama dengan orang yang masuk Islam lambat ke macam tu lah lebih kurang. Jadi, tu apa benda kau ramai berkerumun macam aku ni gula ni, kau dalam masalah. Kenapa dia siapa punya idea asalnya? Aku pula ada pening kepala laporan pandang siapa? Maksudnya begitu. Jadi kena didik dia dan kena dakwah dia, jangan biarkan. Kita nak orang bukan Islam masuk Islam, tapi bila dia dah masuk Islam, kita biarkan dia. So, benda tu tak adil lah. Okey, benda tu tak adil. Dekat dalam IG ni, ada seorang yang baru saja masuk Islam dan hari tu Cik Man suruh dia mengucap melalui Instagram, Cik Man call dia dan Alhamdulillah dia mempunyai semangat yang kuat dan dia berpegang dengan kepercayaan dengan dengan fitrahnya. Dia sedang tengok kita sekarang ni. Okey? Jadi doakan supaya bukan saja dia sebagai saudara baru, tetapi kita yang Islam keturunan ini pun akan terus mengekalkan konsisten kita sebagai umat Islam. Macam itulah insya-Allah. Terus Faham. kenapa engkau orang korang botak kena rambut pendek ke apa? Navy. Navy? Dah. Orientasi. Oh, orientasi lah ni. Di sana ada buli-buli ke? Tak ada. Kita ni baik-baik. Yalah, pertanian Okey. Terus soalan? Soalan. Soalan nak? Soalan. Korang tidur apa ni sana, maknanya berapa jumlah pelajar sana? 90 100 lebih. 90 lebih. Oh, Dekat 100 dia 100 lebih. 100, maknanya laki berapa, perempuan laki berapa? Perempuan 30 lebih. Laki ramai. Adalah yang dah berkapul agak tu kan? Mesti ada yang dah berkapul kan? Ada. Haram. Kau ni acah-acah betul lah. Kau jangan, kau duduk kat sana pertanian, kau tanam benih pokok, jangan kau tanam benih lain pula kan? Macam dah biasa. Maknanya semua asal Perak ke? Tak. Kawin orang Kelantan. Semenanjung. Yalah, maksudnya yang ni asal mana? Yang paling depan ni asal mana? Saya Pahang. Pahang kat mana? Pahang kat Kuantan. Yang lain? Yang lain. Kelantan. Pahang. Perlis. Perlis pun ada juga? Ada. Okey lah. Maknanya apa yang subjek korang belajar? Ya, pasal pengurusan tanah apa semua. Pertanian lah, pasal pertanian. Mesti korang akan belajar ada jenis-jenis pokok ke apa ke? Ada. Oh, lepas tu tentang hutan apa semua kan? Ya. Kaji tanah. Yelah, korang zaman study tu gunakanlah zaman study tu, seronok zaman study ni sebenarnya. InsyaAllah. Satu dom berapa orang? Satu dom 4 orang. 4 orang. InsyaAllah. Kuantan tahu ada restoran Zaman Tori. Tahu? Sedap kat situ, dia punya ikan terubuk masin tak silap Cik Man. Lepas tu satu juga. Daging masak lemak cili api. Cakap saja belanja Cik Man. Hari tu baru dia pergi Kuantan, program sambutan Mahal Hijrah peringkat Pahang. Oh. Nanti kalau tu Kuantan pergi Cik Man Roger lah, boleh Cik Man belanja. InsyaAllah. Kabatin.
Tak, Cik Man tak makan ikan patin sebab itu kan sungai. Oh. Kita makan kasih akak. Tiakap sungai ke laut Laut. Pantai. Kalau tangkap kat laut, ikan laut lah. Terus ada perkongsian, ada persoalan lain? Soalan? Ada tak? Oh, kau tak malu lagi. Cakap kita tak yakin. Yang pakai kopiah tu imam ke? Imam. Aku nak dengar bacaan Quran dia. Aku nak dengar bacaan Quran. Iman tak lancar lagi. Tak lancar lagi. Kalau salah nanti kena kecam. Takkan Al-Fatihah kau tak lancar? Baca sikit. Tadi ada soalan tadi dengannya. Soalan. Tadi. Apa was-was? Was-was. Kita mandi wajib. Tapi kita was-was benda tu Sah ke tak? Ini IG siapa ni? IG siapa? IG saya. Okey, siapa tadi yang nak tanya soalan tadi, macam ada tanya soalan? was-was mandi wajib. Tanya. Dah tanya. Pasal? Cik Man, macam mana kalau was-was mandi wajib? Korang pernah mandi wajib kan? Selalu. Okay, selalu. Mandi wajib ni tak payah was-was. Rukun dia 2. Yang pertama, niat. Korang nak masuk toilet tu dah tentulah dah berniat dah. Memang dah set dalam hati nak mandi wajib, memanglah akan pergi ke tempat yang kita dah niat. Dah settle dah niat ni. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Jadi sebelum masuk toilet tu pastikan dekat tangan korang tak ada cat ataupun tak ada benda yang macam liquid paper ataupun perkara yang menghalang air tu sampai ke badan. Kemudian cut your fingernail, maknanya kerat kuku, lepas tu kerat kuku kaki apa semua, kuku lah, jari kaki tangan. Dan itu saja. Mandi wajib senang. Jadi was-was tu tak perlu timbul. Was-was tu gangguan. Bila kau dah pasti, dia mandi wajib ni sama macam mandi biasa. Mandi tu maksudnya meratakan air seluruh badan. Mana celah-celah pelipat, celah kangkang apa semua tu. Dan bila keluar bilik air, tiba-tiba korang rasa macam ada yang tak kena. Waktu itu abaikan. Abaikan. Sebab itu was-was. Faham? Ni kalau kuku panjang tak sah ke mandi wajib? Kalau kuku panjang dia macam ni. Kalau kuku panjang sah tak mandi wajib? Sah kalau dapat pastikan air sampai ke bahagian kulit bawah kuku. Itu satulah. Yang keduanya, apakah hukum menyimpan kuku panjang? Jadi hukum menyimpan kuku panjang ni dia melanggar fitrah. Sebab fitrah manusia dia bersih. Dia masih kerat kuku. Sebab tu antara sunnah kebersihan mengerat kuku, mengerat bulu ketiak, mengerat bulu kemaluan. Okey, ini antara sunnah fitrah. So jangan dibiarkan benda tu panjang. Apa dia? Tanya. Dan mandi wajib kena cukur kemaluan juga ke? Bukan cukur kemaluan. Kalau kau cukur kemaluan habis. Burung kau. Burung apa, Man? Burung apa tu, Man? Bukan cukur bulu kemaluan. Kau gunting ke ataupun cabut, ambil sejambak tu, kau cabutkan. Tu pulanglah pada kau. Dia bukan nak mandi wajib. Dia kalau kau tak cukur pun kau mandi wajib tak ada masalah lah. Itu sekarang ni kita cerita pasal cukur, bukan cerita pasal mandi wajib. Jangan biarkan lebih daripada 40 hari tidak bercukur. Nabi sebut dalam hadis kan. Solat Jumaat Macam kita ni kan dah boleh, tapi kita tak boleh solat keluar. Apa dia? Tanya. Contoh macam ni kan dah boleh solat Jumaat kan? Tapi kami kat sini tak boleh keluar nak pergi solat Jumaat. Okey, kalau korang terikat dengan SOP, maka tidak berdosa. Tidak berdosa.
Okay, sembahyang Kalau Zuhur macam terikat, biasa lah Cik Man. sembahyang Zuhur berjemaah macam biasa di asrama. Tapi korang kena tanya jugalah dari semasa ke semasa dengan ketua ke ataupun pihak atasan, boleh tak kami nak pergi sembahyang Jumaat supaya nak ada rasa tanggungjawab untuk follow up tu. Terus ada apa tu bukan soalan tu tak layan soalannya ni, tak ada masalah pun, korang nak live lama pun tak ada masalah, yang penting ada soalan. Cik Man, kalau solat Zuhur pada hari Jumaat tu kan, nak kena tunggu orang solat Jumaat Tak. tidur. Dah azan Zuhur terus solat. Tak perlu nak tunggu masjid tu dah siap Jumaat ke tidak. Dia yang penting azan Zuhur. Azan yang pertama tu dah masuk lah tu. Oh. Tanya lagi. Korang tidur pukul berapa? Tak kisah ke tidur lewat ni? Oh, dia cuti boleh lewat. Kat mikir mulai terus. Piramli say public holiday. Putihnya tangan cik. Okey, teruskan. Apa hukum minum ketum nak hilangkan sakit badan? Okey, sekarang ni ada dua. Cik Man bagi tahu, pihak berkuasa di negara kita ni telah meletakkan ketum di bawah akta racun ataupun larangan. Bermakna siapa yang dijumpai ketum di rumahnya ataupun ada pokok ketum, dia akan ditangkap ataupun didakwa. Bermakna ketum sama macam akta dadah. Itu satu. Yang kedua, kalau kau nak jadikan ketum tu sebagai ubat, benda tu boleh difikirkan kembali. Itu termasuk bawah kuasa pihak berkuasa. Kalau ada dapat perlakuan macam dadah kan maknanya ada juga pelibatan dadah dijadikan sebagai ubat, macam masukkan dalam Panadol atau ubat-ubatan yang telah diperakui oleh Kementerian Kesihatan. Yang tu tak ada masalah. Bukan kita sendiri yang menguruskan. Maknanya kau nak buktikan yang ketum boleh buat ubat, mesti perakuan orang-orang yang berautoriti. Bukan kau sesuka hati jual ketum sendiri. Kena minta izin macam tu lah. Kalau tak nanti akan didakwa macam tu kan. Terus Okay, bateri lu. Lagi? Ya. Okay Cik Man, sampai sini je kita live Cik Man. Cik Man tak boleh tidur ni okey. Terima kasih. Apa dia? Terima kasih banyak. Jumpa lagi, doakan Cik Man. Cik Man last. Screenshot. Okey. Cik Man tak boleh tidur ni. Cik Man tak boleh tidur ni sebab Liverpool kalah. Tak, Liverpool dia beginilah. Liverpool kalau kalah dengan sesiapa pun Cik Man still okay. Yang penting jangan kalah dengan MU, itu je. No MU. No. Okay? Terima kasih. Okay. Cik Man. Yes. I love you. Okay. Nanti kahwin jemput. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Cik Man. Iran tak sesat, Syiah itu ada masalah Bahagian mereka. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Are you okay today? I'm great today. Alhamdulillah, sehari-hari saya semakin baik. Alhamdulillah. Macam mana nak cakap? Okay Cik Man, saya ada satu soalan. Cik Man dengar? Okay, dengar. I'm listening. Okay. Ya. So sebagai manusia yang beragama Islam, kita berdebar lah nak tanya. Ya Allah God. Okay, straight to the point, macam kita hari-hari macam nak try, nak buat tahajud, nak bangun qiyamul-lail, nak try. But it doesn't work sebab yelah mungkin mungkin kita tidur nak bangun tu susah, and then
sebagainya. So, Cik Man ada tips tak untuk perkara ni? Ya, ini banyak soalan yang berbentuk jiwa. Maksudnya, jawapan tu ada pada orang yang bertanya. Macam mana saya nak cukupkan semayang, macam mana saya nak hilangkan panas baran, macam mana saya nak bangun tahajud. Dia lebih kepada melihat diri sendiri. Kita hidup, kita akan tahu kenapa kita tak bangun tahajud. Kita akan cari sebab kenapa aku payah bangun tahajud. Bila kita dah jumpa sebab, kita akan memilih satu situasi yang bertentangan dengan sebab. Contoh, aku tak bangun tahajud sebab aku duduk di kalangan orang yang tak bangun tahajud. So, kita cari orang yang bangun tahajud. Kita bina komuniti tu. Bukanlah maksudnya kita kena pindah rumah, mak ayah aku tu tak bangun, so aku nak cari mak ayah yang bangun. Tak. Tapi kita sendiri yang create the situation. Kita minta mak ayah kita, boleh kejutkan saya, abah kejutkan saya, ataupun kita plan family kita akan berubah ke arah itu ke, dan sesekali kita ke surau dan ke masjid. So kita yang cari suasana untuk menyebabkan kita boleh berubah. Ini kita panggil sebagai positive vibe lah kot, kan? Positive vibe kan? Yep, that's right. Buat benda-benda, contoh kunci alarm ke, ataupun itu antara perkara-perkara tu lah. Tapi dia makan take time lah, dia makan masa lah. Mungkin dalam sebulan tu sekali je kita dapat bangun. Okey, itu dah satu kejayaan besar. Sebab istiqomah ni dia perlukan ansur-ansur. Bulan depan pula mungkin dah upgrade sikit, sebulan 2 kali. Bulan lagi 1, sebulan setiap minggu. And then Oh, sebab ni masalah terbesar diri saya sendiri dah. Saya dah set alarm and then dah bangun dah sebenarnya. Tapi kekuatan selimut untuk menyelimuti tubuh saya lagi kuat lah daripada untuk saya bangun. Yelah, benda-benda yang sunat tu. Sebab kita fikir satu sebab benda tu sunat kan, tak wajib. Tapi bila benda tu wajib, mungkin kita ada kekuatan untuk lawan habit kita tu. Sebab wajib ni. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang kita terlewat untuk semayang fardu. Tapi dia take time lah, benda tu boleh je. Sesekali pergi program motivasi, perkhemahan, tidur 3 hari 2 malam, dia orang ada tentative schedule untuk train kontes peserta-peserta macam tu lah. Oh, boleh ke kita join macam tu dekat mana-mana tahfiz ke mahat? Tak ada, mungkin sekarang ni mungkin ada NGO ataupun yang buat program-program yang selalunya kan remaja kan, umur 20 tahun ke bawah, 18 tahun ke bawah macam tu. Tapi boleh je cari. Cuma sekarang ni COVID, so tak tahulah dia terhalang ke tak ada. Tapi boleh je, kita boleh create benda tu sendiri. Kita boleh mencipta suasana tu sendiri. Contohnya, mungkin ajak panggil kawan 3-4 orang, tidur masjid, 3-4 orang je pun, tak ramai. Dia tak perlu ramai dalam hidup ni. Yang penting yang ada tu kualiti. Daripada ramai jadi toksik. So, just getting worse je lah. Oh, Cik Man, ni ada orang nak tanya Ustaz, kalau solat tahajud tanpa tidur sah ke? Sah solat, cuma fadilat tahajud tu kita kurang rapat lah sebab yang istimewanya tidur and then bangun. Kalau tak pernah tidur tapi bangun, terus terjaga, terus semayang, itu kita panggil qiyamul lail lah, qiyamul lail. Tapi pahala lah. Oh, dia pahala solat tu still dapat, cuma fadilat je lah kurang. By means macam ada kekurangan dalam menghidupkan sunnah Rasul ke? Dia kurang dari segi fadilat, tapi dia still ada pahala. Dia still ada pahala. Oh ya. Faham. Okay. Zaman para Nabi dulu tak ada jam macam mana. Zaman para Nabi terdahulu, mereka tidak ada konsep sembahyang 5 waktu sebagaimana kita. Itu dengan cara mereka, tapi tak didetailkan lah. Jadi diorang ada, kalau diorang tak ada jam pun, diorang melihat waktu itu dengan alur peredaran bulan dan bintang serta matahari. Dan setiap zaman manusia itu ada tamadunnya yang tersendiri. Dan barangkali lebih maju daripada kita sekarang. Tapi mungkin kesan tu tak nampak sebab Allah hancurkan kerana umat zaman dulu ada kesilapan macam tu lah. So kita jangan kata kita makin maju ni. Barangkali tak mustahil zaman dulu ada kemajuan yang lebih hebat daripada kita. Cuma kesannya kita tak jumpa. So
wa 'allama Adam al-asma' kullaha, dan aku mengajar Adam semua ilmu segalanya. Terus Itu saja soalan daripada saya sebab saya cuba try dalam masa sebulan ni macam Cik Man kata dapatlah sekali. Cuma nak kerapkan tu tak boleh lah sebab dengan keadaan kesihatan saya yang tak mengizinkan. So benda tu mungkin take time lah. InsyaAllah. Doa tu senjata kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okay Cik Man, terima kasih. Okay, terima kasih. Doakan kesihatan saya Cik Man. InsyaAllah. Amin ya Rab. Syafakallah. InsyaAllah, amin. Okay Cik Man, Assalamualaikum. Assalam. Tak, itu bukan munafik. Itu bukan munafik, Dik. Nur Afika. Kalau ada orang tegur kau semayang tapi dia tak semayang, itu bukan munafik. Munafik ni lain. Orang yang tegur kau semayang tapi dia tak semayang, dia orang yang baik. Cuma dia nakal sebab tak semayang. Orang yang suruh tutup aurat tapi dia tak tutup aurat, dia bukan munafik. Dia ada kejujuran. Dia tidak plastik, dia tidak hipokrit. Tapi dia ada masalah akhlak. Munafik ni, dia semayang. Dia tutup aurat. Tapi dalam hatinya benci kepada Allah. Itu munafik. Bahaya kan? Munafik ni dia semayang. Dia semayang lagi rajin daripada engkau. Soft depan daripada engkau. Dia punya tudung lagi tebal daripada engkau. Lagi panjang. Puasanya lagi banyak daripada engkau. Tetapi dalam hatinya, dia membenci Allah dan Rasul. Dan dia buat itu untuk mengelirukan kau. Itu munafik. Jangan tuduh orang munafik tak baik. Kalau kau tengok ada budak-budak muda tak semayang, jangan panggil dia munafik. Dia orang Islam yang baik. Cuma dia perlu dibimbing supaya dia melaksanakan kewajipan itu. Kenapa saya mimpi baca Quran, Cik Man? Baguslah tu daripada kau mimpi baca Bible. Dah kata. Adik, Assalamualaikum Cik Man. Ihsanuddin masuk lagi sekali live sebab kau green screen. Masalah pada handset kau. Okay. Kau green screen. Okeylah Cik Man nak tidur lah. Boleh dengar tak suara Cik Man? Green screen pun. Green screen. Kau cari handset orang lain. Kau tak dengar suara aku ke? Kau tak dengar suara aku ke? Suara Cik Man slow? Ni dengar je Muhammad Sim. Tu dengar. Slow. Slow ke? Dengar tapi slow. Dengar tak dah tadi tak dengar dah. Tadi tak dengar dah. Okey. Okey, slow. Okey. Dia lupa volume dia lah tu.
Assalamualaikum Encik Man. Salam, dari mana? Jangan goyang kau jangan goyang Dari Rawang. Okey, ada soalan. Nak tanya apa? Kalau pelakon tu kan, dia dapat gaji tu halal ke? Tengoklah apa benda yang dia buat ketika lakonan. Kalau dia pamer aurat macam tu? Kita tak adalah nak tentukan gaji orang tu halal ke tidak. Tapi kita katakan dari segi mungkin berlakunya syubhah dekat situ lah. Sebab lakon ni memang dia menunjukkan diri dia sendiri. Dan memang kat situ ada berlakunya kekurangan sikit lah. Kita tak nak decide gaji orang haram ke tidak. Terus lakon ni satu kerjaya. Dia sama juga macam kau kerja pejabat pos ataupun kerja pejabat. Tapi ketika kerja tu ada benda yang tak patut kau buat. Contohnya berbual ataupun lambat punch card. Kemudian kerja tak buat. So dekat situ pun ada juga soalan haram ke tidak gaji tu. Dia bukan soal pada pelakon saja. Terus? Ni ada pelajar-pelajar sini ada SPM. Dia minta tolong apa? Kau SPM ke? Korang SPM Ya, kita SPM. Kau sekolah mana? Apa? College. Bawah college. Kolej Hafiz lah. Dia bawah Unicel. Okey. Terus ada soalan? Dia orang nak kata-kata semangat sikit untuk oral 1 bulan ni. Semangatnya pergilah oral yang penting. Semangat untuk oral. Kita orang takut nak oral ni. Yang akan dia oral ni dia akan ada orang yang akan bertanyakan soalan kan? Kau anggap yang tanya kata-kata semangatnya selagi yang bertanya soalan tu bukan malaikat bukan angki, maka just relax. Sampai satu masa besok yang akan bertanya soalan tu mungkin angki, waktu tu tak ada pilihan lain dah. Jadi dia pun jadi exam korang yang oral ni manusia juga. Dia manusia biasa aja. Menusuk kalbu. Apa dia? Menusuk kalbu. Tak adalah pertahanan untuk diri Cik Man jugalah sebenarnya. Insya-Allah. Dekat Rawang Okey abang. Okey Cik Man salam lah abang lah pula. Okey, abang tak kisah ni. Abang okey. Kita lepak mama ni. Nervous. Dia confuse macam. Ciman tak kisah. Bukan, Ciman tak kisah. Kau nak panggil aku pun. Kau nak panggil abang ke pakcik. Kau jangan kau panggil aku babi dah. Cik Man nak jauh mana lu Sekolah dek. Sekolah kat mana? Ada sekolah yang ada cikgu tu. Dan ni sekolah dekat Negeri Sembilan. Sekolah Negeri Sembilan. Dia kena jadi bangang sikit sebab tengah-tengah malam tengah-tengah malam ni aku jadi bangang sikit sebab nak hilangkan ngantuk. Dekat ni sekolah kat Negeri Sembilan. Sekolah dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dekat dekat Rantau, lepas tu dekat Gemencih. Mahat Gemencih. Lepas tu Cik Man sambung mana? Sambung ke Mesir lah sikit-sikit. Ke Mesir. Sama lah. Kat mana Mesir? Kat mana? Kau Mesir Saya Mesir. Saya duduk Mesir 5 tahun lebih lah. Ambil kos apa? Saya syariah. Lepas tu saya balik sini saya ambil SPM. Sebab sana pakai kabel Sekarang umur kau berapa? Umur kau berapa? Umur kau? Saya 20. Kau ambil syariah start umur berapa?
Tu lah. Dia lain sikit. Kita orang ambil bohong dulu. Bohong lah, bukan degree lah. Kan? Kau pakai kabel apa? Type C ke iPhone? iPhone. Okey. Lagi? Soalan? Tak ada abang. Abang lagi ada. Tak apa dek. Abang okey dek. Kau boleh bandel dengan abang dek. Jalan. Kau mantul. Okey. Okey Cik Man. Terima kasih. Okey dek. Abang gerak dek. Okey, ciao dek. Okey. Abang okey dek. Abang jual bandel dek. Tepi-tepi jalan cik rezeki dek. Aduh. Macam-macam. Tak apa. Korang nak panggil Cik Man, abang ke ataupun, tapi aku lagi suka kau panggil aku pakcik lah sebab aku dah tua. Tu je lah. Aku bayar-bayar apa ni? Ayah korang. So panggil pakcik lagi elok. Cik Man lah. Yang kau panggil aku babi dah. Aku tak boleh go betul lah. Aduh. Dah kena bahaya. Abang pun abang adik. Yang ni masalah. Tauhud tu apa dek? Tauhud apa dek? Dek, tauhud apa dek? Itu tahu dek. Tahu buat gulai, kau buat sup, okey, potong kecil-kecil. Lepas tu kau masukkan kentang. Tahu dek. Tapi kalau tauhud tak tahu. Kau nak cakap tauhid kot. Macam hal lah korang. Tauhid tu mengesakan Allah. Syakir, malu aku block kau sekarang. Kau jangan nak alasan. Kau request, lepas tu kau decline. Bye. Tauhid tu dia Esakan Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, daripada Waalaikumsalam. Kau daripada mana ni? Daripada Seri River Ustaz. Seri River Ustaz. PRU. Daripada mana? PRK. Tu. Parti mana menang? BN Ustaz, BN. Lacing. Saya ni Locin. Ha? Ustaz nak tanya Ustaz. Apa dia? Nak tanya. Kau dah menang, kau nak tanya apa lagi? Kau dah menang. Oh, dah menang Ustaz. Ustaz, ni kalau macam saya ni duduk Tanjung Malim, lepas tu saya kerja dekat Ipoh. Saya ulang alik, saya boleh jamak time saya kerja kat Ipoh tu. Jarak berapa? Jarak dalam 120 km sejam. Boleh. Oh, dia boleh jamak kalau kita ulang alik pun. Boleh. Oh, macam tu boleh Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz buat apa Ustaz? Tak tidur lagi. Ustaz. Aku tengah buat IG live lah. Oh. Saya kena Engkau ambil apa? Orang saya kerja ke bahagia, belajar? Ustaz. Kerja hospital bahagia. Bahagia hidup saya Ustaz. Apa dia? Saya kerja hospital bahagia Ustaz. Betul. Ustaz tak percaya Ustaz ni Ustaz. Tanjung Rambutan. Ni rambutan. Ke kau ni terlepas daripada Kan. Mana Ustaz? Ustaz pegang jari tu macam seram. Ustaz, macam kita ni Ustaz. Okey, saya nak tanya satu lah. Kita ni normal. Kita banyak buat dosa. Tiba-tiba kita gila. Tak sedar, kira macam gila lah. Lepas tu amalan kita sebelum ni macam mana? dia tengok gila jugalah. Kalau kau gila tu sebab kalau kau gila tu bukan sebab perbuatan kau sendiri, tiba-tiba memang Allah nak bagi kau gila. Jadi sepanjang gila tu diampunkan lah apa-apa yang kau tak buat. Okey, kalau gila sebabkan dadah macam tu? Itu kau bertanggungjawab lah untuk tu. Berdosa yang terakhir sebelum kau gila tu akan dihitung terakhir sebelum kau gila tu lah. Oh, kiranya kalau saya ambil dadah, lepas tu saya gila, bukan saya lah. Dia ambil orang tu okey, dia ambil. Alah, aku faham. Orang gila tak mengaku dia gila.
Tak, saya banyakkan patient yang macam tu. Dia banyak Hmm. ambil dadah, lepas tu dia overdose, lepas tu dia terus dia punya wire putus lah, macam tu lah. Sebab saya punya patient banyak macam tu. So sebab tu saya tanya dia punya amalan tu macam mana. Itu diserahkan kepada Allah lah. Semoga Allah mengampuni dia. Okey. Okey Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz, Dek. screenshot. Okey. Aku tak ada. Nampak tu. Okay, go. Alright. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang betul ke tak betul tu? Macam tak je. Sekejap. Ya. Duduk belakang. Assalamualaikum Cik Meh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lain bermasalah. Lain macam bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sekejap. Kita lagi dari comel sikit. Okey. Assalamualaikum Cik Meh. Waalaikumsalam. Cik Meh sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ni daripada mana Alhamdulillah. Kita duduk dengan South Africa. Daripada mana? South Africa. Oh, serius? Oh, daripada South Africa Afrika Selatan Oh, dekat sana. Yes. Dekat sana. Ya. Dekat sana study ke atau bekerja ke apa? Study dekat madrasah. Oh, madrasah apa dek? Nama dia? Ustaz? Madrasah In'amiyah. Study apa? Study hifz. Hafal Quran Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi Afrika bagus sebab saya tengok video-video orang Afrika baca Quran, suara dia sangat subhanallah. Apa ni, sedap suara dia orang ni. Orang Afrika. Sebab Afrika juga. Ya? Alhamdulillah. Alright. Mungkin ada apa-apa perkongsian daripada sana? Daripada Boleh tak? okey, silakan. Mana yang Sana? silakan. Kita nak tanya, bolehkah kita trim ke potong janggut tak? Dia adakan Nabi sebut dalam hadis supaya kita memelihara janggut dan memotong misai supaya kita dapat mukhalafah dengan musyrikin ataupun dengan Yahudi lah, dengan yang non-Muslim. Tapi kalau trim janggut ini tak ada masalah sebab dia bukan potong keseluruhannya. Antara syiar dalam fashion bagi lelaki Muslim, dia mesti ada menyimpan janggut. Dia bukan cukup keseluruhan. Tapi kalau janggut tu panjang, tebal, tak ada masalah. Cuma jangan biarkan dia berserabai sehingga memberi fitnah kepada sunnah itu. Maknanya dia mesti kemaskan janggut. Maka itu yang digalakkan lah. Supaya Islam tu nampak dia punya kekemasan ataupun izah. Tapi jangan cukur habis. Maka cukur habis itu haram. Mencukur keseluruhan janggut itu haram. Kalau potong bawah ni boleh lah? Boleh. Cuma jangan potong habis lah. Maknanya ada lah janggut kan. Ada saat lagi? Ada saat lagi tak? Kata semangat ngaji sini. Tak, kata semangat sikit tak? Ngaji jauh ni. Oh, sebenarnya saudara-saudara yang ada di sana jauh lebih tough dan bersemangat daripada yang ada dekat Malaysia ni sebab dah berada di negara orang. Jadi bila berada di negara orang sebagai musafir, jadi musafir itu doa dia lebih didengari lah, lebih makbul. Tapi maknanya macam Cik Mas sendiri pun dulu pengalaman di Egypt, mula-mula sampai sedih lah, tapi bila dah lama dekat sana jadi seronok. Itu peluang yang kita ada sekali ikut seumur hidup.
Sebab nanti ustaz-ustaz di sana akan balik ke Malaysia, mungkin dah tak ada kesempatan lagi lah. Maka sementara ada waktu belajar ni, pulunlah bersungguh-sungguh kerana ada kata-kata yang menyebut nanti bila balik ke Malaysia dah ada jawatan, ruang untuk menuntut ilmu secara formal itu akan semakin kurang. Akhirnya nanti kita akan belajar melalui pengalaman-pengalaman. Mungkin ada di kalangan ustaz-ustaz ni yang akan jadi pemimpin, buka madrasah ke, mudir dan seumpamanya. Jadi sekarang ni zaman belajar yang formal ni. Ah? Ya? Apa dia? Egypt berapa tahun? Apa dia? Egypt berapa tahun? 12. Belajar dekat Egypt berapa tahun? 12. Ha. Tu tak pernah balik lah tu. Ada 6 tahun saya straight kat sana. 6 tahun saya tak balik. Tapi saya menyambut raya 11 tahun berturut-turut di sana. 11 tahun saya raya puasa dekat sana. Sebab waktu saya balik Anda 4 tahun Ustaz Meh. okay, teruskan. Dia seronok sebenarnya. Dia satu benda yang seronok belajar dekat luar negara ni. Walaupun sedih tak ada mak ayah kita, kita dapat belajar budaya dan perkembangan mazhab di sana. Perkembangan mazhab, aliran pemikiran orang-orang di sana. Kalau Afrika, mazhab utama dia apa? Maliki ke? Atau Hanafi? Hanafi. Dioban Ustaz, Dioban. Dia pakai sistem Dioban sini. Dioban. Alright. So selamat maju jaya lah kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Doakan Cik Man dan juga InsyaAllah. terima kasih. Doakan kita orang semua. Terima kasih. Untuk kita orang Cik Man. Berjaya dunia akhirat Cik Man. Right. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Lain korang slow tadi, Cik Man. Nabila Natasha, Cik Man accept. Tengok. Nabila Natasha dia pergi decline. Nabila Natasha dia pergi decline. Nabila Natasha. Aku geram Nabila Natasha ni sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada mana? Kedah. Kedah kat mana, Dek? Baling. Terus? Baling lah. Ada teruskan soalan? Terus soalan. Okey. Bang, saya nak tanya bang. Tentang kalau macam kita dah kurang pergi solat Jumaat. Apa hukum dia? Tidak pergi solat Jumaat kerana SOP tidak berdosa. Yang berdosa sengaja tak pergi kalau boleh pergi. Kita tak tahu, kita boleh tanya kan? Kita boleh tanya, kau tanya masjid tu, masjid, saya boleh datang tak hari Jumaat? Oh tak boleh, awak tak datang. Maknanya, kau semayang di rumah lah. Zuhur berjemaah bersama keluarga. Di manakah malaikat Zabaniah tu rupa dia macam mana? Benda ghaib, Dek. Saya tak pernah jumpa dia di kelas ke ataupun di sekolah. Tu benda ghaib. Ada kat sekolah? Saya dulu duk pergi perang kot tu, Taman Jubli. Tanya Malaikat Jibril ada berapa sayap? Malaikat Jibril ada berapa sayap? Ustaz. Apa dia? Malaikat Jibril ada berapa sayap? Dalam hadis Nabi sebut
300 sayap kan malaikat Jibril. Dan apabila dibuka satu sayap itu akan tertutuplah timur dan barat. Maknanya besar, malaikat Jibril itu terlalu besar. Alright? Alright, I understand you speak. Terima kasih. Doakan Cik Man dan semua netizen. Okay, thank you. Assalamualaikum. Wahida Sahran. Okey, aku ambil perempuan. Wahida Sahran. Saya bayar dia. Tengok gelap pula. Wahida, gelap Wahida. Cik Man terus tutup. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, jangan goyang jangan goyang. Daripada mana? Saya daripada Terengganu. Terengganu kat mana? Terengganu dekat Dungun. Kau sekolah lagi ke? Tak, saya kawan Syahrul Firdaus. Oh, kau sekolah mana dulu? Tak, bekas sekolah baby. Balai Besar. Sekolah mana? Sekolah mana? Balai Besar. Kau sebaya dengan dia? Tak. Saya tua 2 tahun daripada dia. Aku pernah pergi sekolah Balai Besar dulu. Masa dia form 5. Masa dia form 5. Dulu waktu Syahrul Firdaus masuk les Ustaz, dekat sini lah. Dekat rumah saya. Oh, ya ke? Dia ada situ tak sekarang? Sekarang tak ada. Dia sibuk Ustaz. Sekarang dia sibuk. Okey, terus soalan. Okey, soalan. Terus soalan. Okay. Ustaz, contoh kan, kalau kita mandi dalam bilik air, lepas tu kita pakai baldi, tak pakai macam shower. Mandi ni mandi wajib. Lepas tu air yang kita mandi dalam baldi tu, waktu air kita buka air paip. Air paip tu tengah buka, kita pakai air yang dalam baldi tu kira sah ke? Kita punya Sah. mandi wajib. Mengikut sebahagian pendapat adalah sah. Okay. Dia tak jadi air apa? Air mutan najis ke? Kalau tak. Cuma bila kau mandi tu, air yang kau dah curahkan dekat badan tu kan dia terpercik masuk kan. So ada risiko dia menjadi air mustakmal lah, macam tu lah. Tapi benda tu sebahagian pendapat mengatakan sah sebab air mustakmal dia tak najis. Air mustakmal tak najis. Terus soalan? Okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Okey, terima kasih Dek. Jumpa lagi Safiq. Ni contoh aku dah bagi tahu. Kejap. Kau tahu kan aku ke pantang aku kalau buka-buka lepas tu kau tunjuk shilling kau nak buat apa? Cik Man. Nak tanya pasal ambil Ismail. Kau daripada mana ni? Kelantan. Kelantan kat belah mana? Kubang Kerian. Okey, Kubang Kerian, silakan.
kalau kita ambil air semaya pakai air air karak boleh tak? Air apa? Air karak. Karat-karat tu yang benda yang suka dielakkan lah. Kan buka paip kan ada klorin kan? Betul. Klorin karat tu itu antara perkara yang suka dielakkan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang susah nak elak tu, maka ada kemudahan kat situ, tak ada masalah. Takkan kau nak pergi asing kan pula kan? Pasal ada orang yang tak sah tu kita. Suka dia satu benda, bukan air karat tu kita kumpulkan satu tempat, kemudian dia jadi karat. Dia datang daripada paip. Kalau benda tu datang daripada paip, memang sukar kita nak dielakkan. Betul. Lainlah kalau kau ada air yang bersih, tiba-tiba kau nak ambil air karat, tu lain cerita lah. Terus? Bagi tips sikit Cik Man untuk mudah hafal Quran. Selalu membanyakkan hafalan, buat jadual, kemudian kena tasmik, berguru, lepas tu kena latih bacaan dengan bawa dalam semayang supaya kita tercabar ingatan kita balik, mencabar ingatan. Dia kena aktifkan otak. Last sekali, kerana kita nak elak, nak buat was-was dari solat. Kita kena yakin dia tak ada ubat lain tu selain daripada yakin. Kena ada ilmu dengan ilmu. Contohnya kita was-was dalam solat, angkat takbiratul ihram, betul ke tak betul? Sebenarnya betul, tapi suara-suara yang mengatakan benda tak betul. Jadi kena kuatkan hati untuk yakin yang perbuatan kau tu semuanya berdasarkan ilmu. Sebab kau pernah belajar cara solat macam mana dan belajar kau tu yakin zaman dulu, tiba-tiba sekarang kau nak was-was. So abaikan benda tu, gangguan syaitan. InsyaAllah. Right. Okay. Terima kasih, Dik. Terima kasih.